amma ba'd. Pertama-tamanya, marilah kita melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jalla, kerana kita masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk kita mendapatkan kenikmatan, curahan rahmat, curahan nikmat yang tak terhitung banyaknya, menyampaikan kita pada hari ini. Dan termasuklah kepada fasa kedua Ramadan, iaitu 14 Ramadan. Sedar tak sedar, dah masuk fasa kedua. Yang kita sendiri pun tak tahu dalam bulan Ramadan 1433 Hijrah ni, selama ini apa yang kita lakukan selama 13 hari yang telah berlalu. Kalau kita imbas balik, maka Allah Subhanahu wa taala tak pernah jemu, tak pernah lupa, tak pernah dia berkira-kira untuk menganugerahkan curahan rahmat, kenikmatan kepada kita tanpa kita minta. Tak pernah lagi kita sebagai hamba-Nya yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah Tuhanku, Engkau sediakan untuk kami udara yang segar. Tak pernah kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga tak pernah lupa untuk memberi segala curahan hujan, sinaran matahari yang memberi manfaat kepada seluruh alam. Tumbuh-tumbuhan yang melata, pokok-pokok buahan, sayur-sayuran, binatang ternakan, semua mengambil manfaat daripada nikmat yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kesegaran tumbuh-tumbuhan yang melata di atas muka bumi, kesihatan yang dapat dinikmati oleh binatang-binatang ternakan, kita sebagai hamba Allah mengambil manfaat daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, iaitu tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya. Semua memberi manfaat kepada kita. Tapi pernahkah kita terfikir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ini yang dijadikan oleh Allah SWT sebagaimana yang dirangkamkan dalam Al-Quran, khalaqal insana fi ahsani taqwim, makhluk yang sebaik-baik kejadian. Kita ini memberi manfaat kepada siapa? Hatta kepada diri kita sendiri. Adakah kita ini memberi manfaat untuk diri kita sendiri? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sekujur tubuh pada kita dengan pandangan mata, dengan pendengaran telinga, dengan kaki, dengan tangan, dengan mulut untuk kita berkata-kata. Tetapi sejauh mana kita sebagai hamba Allah memanfaatkan sebaik mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi pinjam kepada kita? Kaki umpamanya, sejauh mana kita menggunakan kaki yang Allah pinjamkan itu untuk kita melangkah hadir ke rumah-rumah Allah, untuk kita melangkah mencari majlis-majlis ilmu, untuk menuntut ilmu. Telinga yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, sejauh mana kita gunakan telinga itu untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan mata. Sejauh mana kita gunakan mata itu untuk melihat Al-Quran, untuk memandang tempat-tempat majlis ilmu, tempat-tempat yang baik, ataupun kita menggunakan mata kita itu kepada tempat yang tidak sepatutnya, yang mendapat kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan mulut. Allah SWT menganugerahkan kita mulut, suara, anak tekak, lidah dan sebagainya untuk kita gunakan untuk kita membesar, mengagung dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca kalam Allah
kita tidak menggunakan mulut yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan itu kepada arah jalan yang baik, maka kita rosakkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ada seorang anak yang tuan-tuan sayang, maka tuan-tuan nak beri kemudahan pada anak tuan-tuan agar anak tuan-tuan mendapat kemudahan, mudah dia bergerak, maka tuan-tuan membeli sebuah kereta untuk anak tuan-tuan, sebuah kereta baru yang akhirnya sehinggalah sampai ke 1 tahun tahapnya tak pernah lagi anak tuan-tuan membasuh kereta tersebut, minyak hitam pun tak pernah tukar, servis pun tak pernah. Akhirnya tuan-tuan yang melihat keadaan kereta yang begitu buruk yang dijaga oleh anak tuan-tuan, maka timbul di hati tuan-tuan, kalau beginilah caranya engkau memberi apa yang aku beri pada engkau untuk memudahkan pergerakan engkau, maka lebih baik aku tarik balik kereta yang aku bagi. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak memanfaatkan kaki, telinga, mata, hidung ke arah kebaikan, maka tak sampai pun yang sepatutnya panca indera kita itu rosak ataupun sakit, Allah SWT datang. Maka kita tidak heran kalau masjid ini kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Tak heran di mana-mana sekalipun. Dan alhamdulillah, orang yang hanya dipilih oleh Allah SWT yang boleh memakmurkan